الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى والرسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah pilih pada pagi ini ada yang mula daripada 3:30 tadi sampai sekarang dia masih duduk di masjid. Ada orang dia mai jemaah di masjid subuh tadi ni dan juga masih duduk bersama kita pada sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian, kuliah subuh pada pagi ni memandangkan hari ni adalah nuzul Quran. Jadi kita nak kongsi sabar sikitlah tuan-tuan berkaitan dengan Quran. Cuma sebelum tu muqaddimah. Lah ni duk ada 17 Ramadan dah. Sat saja. Siapa baru mula Ramadan. Yang kata akhir zaman ni lagu tu lah. Nabi kata makalah setahun rasa siapa sebulan. Makalah sebulan rasa siapa seminggu. Seminggu siapa sehari. Jadi makna kata apa? Ramadan dah tinggal dah kita lebih kurang. Dah ni lah ni kita dah selekoh. Warna selekoh dah. Separuh masa yang kedua. Soalan saya untuk diri saya sendiri dan kita semua, setakat lah ni ada tak satu ibadat yang kita buat kalau tinggal rasa sabar tak kena, tidur tak lena, makan tak kenyang? Ada tak setakat lah ni satu ibadat hak yang buat jemaah tajuk lain? Tadarus, tarawih, hak tu cerita ramai-ramai. Ni cerita hak personal ni. Hak buat ramai-ramai ni kadang-kadang ni contoh. Contoh, jangan kecil hati. Contoh tadarus. Kena buat juga ustaz. Pasal menantu duduk di rumah. Menantu kata, ayah tak tadarus ke tiap malam? Saya silap pergi sebut tadarus jugalah. Jadi kena duduk jugalah ustaz. Ada macam tu. Tarawih, Allah segan ustaz. Pasal besan di imam. Habis-habis sembahyang bitik dia cari saya. Kalau tak ada malu kat saya ustaz. Jadi makna kata hak jemaah tu tajuk lain. Ni cerita hak seorang-seorang ni dia buat satu ibadat, kalau dia rasa tertinggal, dia rasa sayang. Ada tak setakat lah ni? Kalau tak ada, kalau tak ada, sebahagian ulama mengatakan betapa gelapnya hati kita. Tuan-tuan bayangkan tidak ada satu ibadat pun yang lekat dalam diri kita. Baik Qurannya, baik sedekahnya, baik selawatnya dan zikirnya. Tak ada apa. Tak ada satu pun hak lekat. Pasal apa? Bimbang. Dalam banyak ibadat hak kita buat yang lain ni kot Allah tak pandang. Nak kira sembahyang khusyuk subuh tadi, Allah Ustaz tak tahu tang mana khusyuk saya ni. Angkat takbir ya mau duk ingat rotek kereta tak banyak ni. Jelas tu.
Puasa ni ustaz, Allah boleh tahan lapak long ni, tapi mulut tak lepas habis ustaz. Oh, dia kira nak mengata. Tambah pula main tarawih tu imam dah buat slow. Dia dah. Tuan-tuan, saya nak sebut apa? Nak kira ibadat lain tak tahu kualitinya. Tapi kalau ada satu ibadat dia rasa sayang nak tinggal, hak jenis lagu ni insya-Allah ada lubang hidayah Allah Taala masuk untuk tambah yang seterusnya. Contoh penutup bagi mukadimah kita. Contoh, tuan-tuan, zaman lah masih ada manusia yang mana setiap hari dia akan nak baca surat khabar. Walaupun dia ada telefon, walaupun dia ada orang panggil iPad kalau lebih kurang hak besar tu, padahal dalam tu tekan je metro, naik skepin. Tapi dia rasa tak puas. Pasal dia duk biasa baca surat khabar. Buka satu selapis tu dia kelepiak. Serak. Dia duk seronok lagu tu. Baca iklan pula taman jawatan kosong, padahal dia baru pencen je. Contoh. Selak pula perak kibah. Kalau tak boleh baca surat khabar tu sehari ustaz, Allah, lebih rela tak buka puasa tak apa lagi. Lagu tu. Nak boleh tahap teratur tu ganti dengan Quran cukup payah. Kita ambil Quran lah, nuzul Quran. Kira kalau sehari tak boleh baca Quran ni ustaz, Allah, hidup saya ni kira baik tak payah hidup. Tu lagu tu. Sampai tahap teratur, alhamdulillah. Jadi persoalan saya takatlah ada. Kalau tak ada, tuan-tuan kena cari. Satu pun tak apa dah. Habuan kita orang masyarakat biasa ni, orang lemah ni, satu cukup dah. Ada orang dia Quran lemah sikit, tapi sedekah boleh ke dia. Pantang nampak siapa bagi duit, pantang nampak tabung bubuh duit. Orang jenis lagu ni pun okey. Ada orang Quran pun tak lepas pi, sedekah pun tinggal ke belakang. Cuma satu sahaja, jemaah boleh ke dia. Jemaah boleh ke dia. Hampa tak main, mampu pergi ke hampa. Tangan aku nak main. Ada lagu tu. Ada orang dia rebut peluang duk sah pertama. Tuan-tuan, sah nombor satu. Macam tuan-tuan kita dah letak lebih kurang duk imam asin tak apalah. Tapi Nabi kata, kalau hampa tahu kelebihan sah pertama, sampai satu tahap hampa ni akan buat undian. Siapa nak duk sah depan? Undi. Nak sebut kata betapa besarnya fadilat duk sah depan ni. Kira dia ni hak lain dia tak lepas habis, tapi tang tu boleh ke dia. Alhamdulillah. Kira satu ibadat manis buat diri kita. Tuan-tuan, kalau tak ada lagi, mau duk nak kena cari. Wallahu alam muqaddimah kita. Baik. Tuan-tuan, sempena nuzul Quran. Saya ulang siar lah, selalu saya sebut ni bagai muqaddimah. Dalam banyak-banyak bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dalam banyak-banyak bulan dalam Islam tu, tuan-tuan tengok semua special belaka. Rabiul Awal, tak usah duk tanya, yakni bulan kelahirannya Rasulullah. Bila tanya tentang bulan Rajab, baru ni kita sembang tentang Isra dan Mi'raj. Bila mana sembang tentang bulan Zulhijjah sebagai contoh orang pergi haji. Kira banyak bulan ini ada keistimewaannya yang tersendiri. Tapi dalam banyak-banyak bulan, satu je yang dirakamkan di dalam Al-Quran, yakni Ramadan. Jadi poin dia, Ramadan ni mulia. Satu. Ada ayat dah, tambah sikit dia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia kata bulan Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Dahlah satu-satu tu je ada kalimah Ramadan, dia kembang pula dengan Quran. Sebagian ulama kata siapa-siapa yang tak menghidupkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, maka tak capai sebahagian maksud daripada dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, Quran. Bila saya sebut lagu tu, orang kata sunat je ustaz. Tak baca pun tak apa. Okey, tuan-tuan simpan soalan tu. Jawapan tu. Kata Pak Long tak baca Quran ke?
Allah dah buat teruk buat apa, benda sunatnya sunat saja. Ambil jawapan tu tempel di atas, kita tengok sesuai tak dia sebut jar belakang tu. Tuan-tuan, Al-Quran. Tuan-tuan nak pegang kitab apa, kitab fiqh, kitab hadis, kitab apa-apa selain pada Al-Quran, tuan-tuan tak ada ayat semayang pun tak apa. Tapi yang kata Quran wajib ada ayat semayang. Kalau pegang tak ada ayat semayang, hukumnya haram. Satu. Ni nak sebut specialnya Quran. Satu. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, walaupun kita nampak hanya helaian kertas biasa. Majid tuan-tuan taman Al-Quran. Tu. Nasib baik ada. Tak ada, oi kacau juga. Tuan-tuan, Quran tu. Baik, selain pada tadarus hak tiap-tiap malam tu, sebelum ni sentuh ke tak? Ni contohlah. Bukit-bukit Jana sentuh, ni Bukit Leng ni, Gunung Everest. Tuan-tuan, nak sebut kata apa? Al-Quran, no? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Saya ulang kali lagi. Kami pun tahu, tahu. Ya, semua orang tahu. Tapi nak bagi rasa sedap balik tu, kata Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan siapa kitab lain. Hak lain manusia karang, ada silapnya, Quran tak ada. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada Quran. Tuan-tuan, Quran. Kalau sempat saya cerita hak syafaat lah ni, saya nak tengok yang kata Quran jar tadi ni. Tuan-tuan tengok Quran lah. Baik. Bila kita selok belok tentang Quran ni tuan-tuan sekalian, ni saya sebut keunikan Quran, mukjizat Nabi. Hak nombor satu yang ada sampai pada kita hari ni tuan-tuan, pada sudut keunikan Quran di luar, pada sudut ayatnya, pada sudut bilangannya, kita tengok hak tu dulu. Kita tak korek lagi apa yang ada dalam Quran. Kalau sempat kita cerita, tak sempat episod kedua. Tuan-tuan tengok nak. Nombor satu, Allah sebut tentang akhirat dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Dan Allah Ta'ala sebut tentang dunia dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Sama. Padahal Allah nak buat berbeza pun boleh. Akhirat boleh lebih sikit, 20 ataupun 2000. Dunia 3 sudahlah. Dah. Nak sebut keunikan Al-Quran. Kalau bagi orang biasa, alah biasa lah ustaz, mungkin kebetulan orang biasa. Kalau orang yang takjub, dia rasa Allah. Sampai macam tu detail Allah Ta'ala susun. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan tentang hayat, yakni hidup. Tuan-tuan, 145 kali dalam Quran. Dan Allah menceritakan tentang maut, yakni mati, 145 kali. Ini keunikan Quran pada sudut bilangan sahaja. Kemudian Allah menceritakan tentang malaikatnya 68 kali. Dan Allah menceritakan tentang iblis sebanyak, tentang syaitan sebanyak 68 kali juga. Adakah kebetulan? Dadah. Kemudian Allah menceritakan tentang lelaki. Allah sebut tentang lelaki 24 kali. Allah sebut tentang perempuan 24 kali. Tahu mana ustaz? Ulama buat kajian. Tak sabit ulama kita tak tahu. Kita baca je, bukan faham pun. Sebab tu tak ada perasaan apa. Imam-imam Mekah baca Quran khayau depa, pasal depa faham. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Pasal dia duk bayang kiamat, dia faham. Kita baca menatang apa pun duk tang tulah. Bila lah nak habislah malam ni. Pasal tak faham. Depa ulang sebab depa faham, keluar ayat mata. Pasal faham ulang, nak bagi hak jemaah belakang ni dengar. Kita ulang juga tapi sebab tak jumpa ayat. Contohnya kuliah. No, amoi dia kata tu imam ni lo dia faham Quran no. Bukan faham, kawan lupa. Lakum tak jumpa. Macam nak sebut apa? Quran. Baik, tuan-tuan. Saya bonus sikit boleh? Sikit je. Lailatul Qadar. No? Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tengok sikit ya tentang nombor tu. Tuan-tuan, saya dah contoh nombor ni bukan so tikam tu. Ada nombor melawak dah, mau tak sebut nombor banyak lah ni noh, boleh tikam. Tak. Saya nak sebut keunikan Quran. Ni kita baru belah luar noh. Baru dah buat kebah. Tak belah lagi. Belah sekejap lagi tuan-tuan tengok bagaimana yang kata Quran ni. Dalam surah Al-Qadar tadi ni, dia ada 30 patah perkataan. Saya sebut 30, tahu dah, tangkap dalam kepala, mewakili 30 juzuk Quran. Dalam surah Al-Qadar juga tuan-tuan, kalau rajin duk kira, tak ada kerja apa sat lagi ni, dah nak cuti balik kira tengok duk ada berapa huruf dalam surah Al-Qadar. Maka ada 114 huruf, yakni mewakili 114 surah. Tuan-tuan, Al-Qadar. Adakah kebetulan? Tak. Sebab tu Allah cabar, hampa boleh buat kat Quran siapa aku, hampa tak lepas habis lah. Tuan-tuan, mana ada huruf boleh jadi ayat? Adakah huruf boleh jadi ayat? Nun, satu huruf ya jadi ayat. Alif Lam Mim, 3 huruf mau jadi ayat. Hak tu pun tak lepas habis lah. Tuan-tuan, Al-Quranul Karim. Okey, selesai yang tu kita bincang buat kebah luar ni. Lalu kita operate satu-satu. Sebahagian yang kata Quran ni complicated. Conclusion sekali lagi, alang-alang saya teringat, saya tinggal soalan siap-siap, tuan-tuan balik tanya diri sendiri. Bila kita bincang kata Quran ni complicated pada sudut setiapnya, baik pada tauhidnya, baik pada fiqahnya, muamalatnya, ibadatnya, bab nikahnya, semua dalam Quran ada, komplit. Jenayatnya dah. Tapi mengapa sebahagiannya kita tak pakai Quran? Hak tu persoalannya. Tuan-tuan, contoh no? Sebelum tu saya teringat, banyak benda nak habaq takut lupa. Ada orang dia tak beza lagi. Ustaz, nuzul Quran tu apa? Saya tahu Quran, turun Quran. Tapi yang Lailatul Qadar, lepas kata turun Quran juga. Jadi 2 kali Ustaz no. Nanti Ustaz, tuan-tuan pernah fikir tak? Kau ikut suka hang lah Ustaz oi, kami dengar sudah. Ada hal lagu tu pun ada. Ada hang ambil berat. Jawabnya tuan-tuan, hari ni nuzul Quran. Ustaz kalau salah kita tahu no. Nuzul Quran adalah ayat pertama turun ke atas dunia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tu Iqra', hak nuzul Quran punya cerita, yang tu punya kisah. Habis tu tak hak Lailatul Qadar tu datang apa pula? Yang tu sebahagian ulama mengatakan Allah Taala turun Quran seketui daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Beza no? Hak nuzul dia turun yang tu, hak Lailatul Qadar seketui. Oh, dia tak turun seketui terus kat Nabi no? Tak, dia berperingkat, banyak hikmahnya mengikut peristiwa. Cuma tuan-tuan sekalian, kesimpulan kita ni nak sebut tentang Al-Quran. Baik. Nombor satu, yang kata Quran ni apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Okey, kita ambil, mungkin depan saya ni ada cikgu sains. No? Cikgu sains. Kalau boleh lah tuan-tuan, kalau boleh yang masih berkhidmat, kita mula dengan pengajian kita di sekolah. No? Mula kalau boleh dengan Al-Quran. Kalau pandai susun masalah pasal masa terhad, tapi masuk dalam kelas, biar cerita kepada student kita, kepada pelajar kita, bahawasanya bahan hak kita nak mengaji ni daripada Quran. Cerita ke mereka lagu tu. Celah mana cikgu? Ni dengar cikgu nak habaq ni, tulis yang Quran. Tuan-tuan, contohnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم خلقنا
tulisan kecil dah. Summa khalaqna al-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أو كما قال. Baik tuan-tuan, ayat tu dah cerita apa? Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain. Sifat keadaannya, maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Tuan-tuan, dia nak cerita apa? Ini sebahagian tentang kejadian manusia. Ayat ni turun zaman Nabi. Zaman tu mana sains duk mana belek dalam rahim ni Adam datang apa. Macam mana proses kejadian manusia kita pun tak tahu zaman tu. Tapi Quran cerita dah. Bagaimana cantuman daripada, maaf cakap tuan-tuan, ayat mani lelaki dan perempuan cantum. Peringkat pertama disebut nutfah. Kemudian demai pula disebut mudghah. Kemudian ada pula disebut khalqan, macam-macam sampai nafkur roh, ditiupkan roh. Al-Quran cerita belakang. Daripada ayat mani lelaki dijadinya tulang belulang dan juga syaraf. Hak ayat mani lelaki tu dia bergabung, dia punya fungsi dia mau duk jadi apa? Tulang dengan syaraf. Hak perempuan pula dia keluar mai, dia jadi apa? Jadi darah dan juga jadi daging. Ni sains kata. Punca daripada mana? Quran. Nak sebut apa tuan-tuan? Sebab tu kadang-kadang ibu-ibu duk sebut hang tu darah daging aku no. Contoh. Bila kelih dengan anak, hang buat elok sikit, hang peringat sama hang tu darah daging aku. Pasal apa? Hak tu memang hak dia punya. Kita ni tulang belulang. Dengan apa? Syaraf. Cantum dua ni keluar menjadi manusia. Siapa cerita? Al-Quran cerita. Bila sebut lagu tu, pelajar kata, wah, baru dia mai, baru dia rasa takjub apa yang Allah Ta'ala sebut rakamkan dalam Quran. Satu. Yang lain tuan-tuan, contohnya dalam surah Al-Furqan, selalu saya sebut yang ni, surah Al-Furqan ayat 53. Allah menceritakan kepada kita bagaimana keadaan laut yang mana tawak sebelah, yang masin sebelah. Allah bagi tahu dah masa tu, tawak sebelah, masin sebelah, dan yang pastinya kata Allah, dua-dua ni tak pernah campur tapi bersentuh. Maka pok-pok kapiak ni tuan-tuan, hak jenis profesor rambut tengah tak ada ni, tu saya tambah lah. Dia naik-naik kalau lebih kurang, dia tengok pasal apa laut ni color lain sebelah, color lain sebelah. Cek-cek tengok rupanya betul apa yang Quran sebut. Tawak sebelah, masin sebelah. Tuan-tuan, bila melihat akan keajaiban tersebut, maka Islamlah mereka. Okey. Selepas tu, yang ketiga. Ni baru sains noh, matematik tak masuk lagi. Ada belakang Ustaz noh, matematik ada, kontraktor ada. Ibu-ibu nak masak pun ada. Oh. Tak ada noh Ustaz noh, tak ada hak tu hari lain kelas musimat. Masak pun ada. Ada belakang dalam Quran ni. Tuan-tuan tanya, ada ke ayat masak? Dia tak sebut pun buah jenama motor. Dia bukan cerita resepi. Cara nak dapat tu, tu hari lain lah, tuan-tuan tak sempat dah. Saya nak sebut apa? Contoh lain sains. Nak bagi nampak seronok ni. Semalam saya cerita dah. Apa dia tuan-tuan? Tentang hak kapal selam baru ni. Yang tahu isu semasa, seronok lah dengar. Hak tak tahu kapal selam, Ustaz. Awak siapa selam? Payah cerita hak jenis lagu tu. Yang tahu isu semasa, seronok. Tuan-tuan, kapal selam Indonesia Nanggala 402 tenggelam, tak jumpa hampir seminggu lebih kurang. 2 hari 3 hari lepas jumpa balik. Jumpa dalam keadaan kapal selam tersebut katam 3. Pecah katam 3. Bila keluar main lagu tu, orang kata, islah dia pergi langgap datang apa Ustaz? Oi, maklum kau orang kata. Lah Ustaz, awak dah pergi langgap datang apa? Dia lembutnya. Nah, hak faham-faham, hak tak faham tengok dictionary. Baik tuan-tuan sekalian. Dia terbelah 3 tu bukan dia pergi belah batu ke, dia belah kapal Titanic ke, dah.
Pasal apa? Pasal tekanan air laut tu. Kan lepas pada tu ada seorang sains dia buat teori, kapal selam ni makin lama dia makin, bila mana hilang habis oksigen, kalau lebih kurang tuan-tuan, makin lama mengecut, perak patah. Kapal selam tu buat pada apa? Tanah liat ke? Buat daripada besi. Besi Allah sebut dalam Quran. Siap ada surah sendiri lagi. Nak sebut apa? Besi pun patah. Pasal apa? Pasal laut ni makin lama makin tekanan dia kuat. Tuan-tuan hak biasa berenang mandi akuatik, kalau takat mandi kat batu kurau sempenih pun tak jadi. Ni akuatik hak orang pakai tonggeh tengah belakang Jangan mandi hak budak-budak mandi tu tak rasa benda tanpa. Hak 8 meter ke bawah tuan-tuan try turun tanpa galas tonggeh. Syarat nak boleh dada ni belah sentuh dengan lantai, tuan-tuan kena buang angin habis. Buang. Jangan tinggal angin dalam. Cari mati belakang ustaz. Ni nak cerita, bukan suruh buat. Buang angin habis, dia selam, dia akan sampai di lantai. Kalau tak buang, dia akan terapung. Ini teknik lah. Tuan-tuan buang, selam. Dulu masa muda saya dah buat agak. Dah tak buat dah. Turun sampai ke lantai, dia akan dengar bunyi berdesing. Dan tuan-tuan, dada kita ni bagaikan dipeluk orang. Peluk kuat-kuat. Tu 8 meter. Ada pula sains kata kalau turun dalam laut, tuan-tuan, laut ni hak Allah Ta'ala buat ni hanya 20% sahaja pengetahuan kita, hak saintis duk kaji. Tambah kita hak duk di kampung ni, duk di taman ni, tak tahu nak tambah sangat ikan menu, kerang. Ni saintis ni pengetahuan mereka dah buat kajian jenis-jenis spesies dalam laut ni, mau ada baru 20%. Selebihnya tak tahu ada apa dalam Quran. Ada dalam Quran, dalam laut. Tuan-tuan selam tak jumpa dasar. Satu video tu mereka hantar main ke kita, buat kajian tentang kedalaman laut. Turun takat ni je manusia boleh berenang. Takat ni je. Lebih pada tu tekanan dia naik berganda, paru-paru pecah. Paru-paru pecah, hancur lelah tu. Bila mana kes hak baru ni tuan-tuan, ada orang netizen lah. Netizen. Orang netizen ni tuan-tuan, mereka tak ada kerja apa. Kan? Nak motong kebun getah tak ada. Nak kutik derian, lupa kebun tak ada. Dia komen lah. Komen dia kata, dah tahu kata kapal tu tak hidup, buka lah pintu keluar, timbul. Dia ingat siapa parit kita. Tuan-tuan, doktor tu kata kalau keluar melalui pintu kecemasan, confirm mati terus. Bukan keluar udara tak ada. Pasal keluar tu hancur. Dah hancur takkan hidup lagi. Takkan balik rumah buat jantung saja, muka tak ada. Mau nak sebut kata apa? Tekanan laut tu sebab kedalaman dia. Dia pun kata turun sikit lagi, hak ni manusia tak lepas api dengan tanpa bantuan alat-alat. Kalau turun saja hancur paru-paru. Dia buat lagi kedalaman lebih kurang berapa ribu batu saya tak ingat tuan-tuan. Hanya ikan itu kedalaman hak 800 meter ni hanya kedalaman kapal selam. Bawah pada tu lagi tuan-tuan, kedalaman kawasan tu tak ada dah spesies lain, antaranya yang hidup berenang pada kedalaman tersebut apa dia? Hanyalah ikan paus dan juga sotong kurita. Bukan sotong hak buat cakotiau. Tu tak ci. Sotong kurita. Hak yang mana belakang dia duduk sini, ekor duduk sini, dia punya tangan dia sampai ke bukit Hak jenis lagu tu yang boleh hidup ke dalaman tu. Dalam lagi kapal selam yang bawa nuklear. Hak tu lagi risiko lah tuan-tuan. Memang gaji mahal, tapi kira turun tu standby lah nak jawab soalan lagi ni. Soalan apa? Marrabbuka. Risiko sebab tu gaji mahal. Selam-selam dalam lagi tak tahu kedalaman mana. Sehingga kan sains kata tuan-tuan, sampai satu zon, bukan zon rare sampai satu zon tu selam-selam cahaya tak boleh temui, gelap. Andai kata memang takkan sampai pun. Andai kata kita manusia boleh berenang sampai tahap tu tuan-tuan, kita berenang, soalan dia tanya, tuan-tuan selam nak pergi mana? Kita berenang dah kelam, nak timbul nak timbul betul, nak timbul, tapi nak berenang pergi kat mana? Pasal kelam. Kita duk rasa timbul dah, padahal selam makin dalam. Kita rasa nak pergi belah kanan, hakikatnya pergi belah kiri, pasal kelam.
Tuan-tuan, ni cerita apa? Dalam laut. Keajaiban ciptaan Allah, Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran yang kata laut ni dalam. Allah sebut, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa dah surah apa. Allah sebut tentang hampa tengok bukit tu macam duk stay je. Tapi hampa tak tahu yang kata bukit tu bergerak sampai awal. Tu saya kata. Macam tu lebih kurang Allah kata hampa tengok bukit, tuan-tuan tengok bukit sampai duk saja je. Hakikatnya dia bergerak bagaimana hampa melihat awan gerak. Tuan-tuan, siapa kata? Quran kata. Maka sains buat kajian rupa-rupanya betul. Betul je lah mana ustaz. Bukit Darul duk tahu jangan ni bukit jana tak buat gerak ustaz tu. Nanti sat tak habis lagi. Awan bergerak sebab apa tuan-tuan? Siapa duk tolak dia? Angin duk tolak dia. Sebab tu dia bergerak. Bukit siapa tolak? Maka jawabnya bukit berputar mengikut bumi. Yang memusing memutarkan bukit adalah bumi. Sebab kita punya bumi tuan-tuan jenis berputar. Pasal putar sekali dengan kita pun tak tahu kata bukit tu bergerak. Tuan-tuan, siapa sebut? Sains sebut. Sains ambil mana? Daripada Quran. Ni keunikan Quran. Baik, masa terhad, takut tak sempat cerita hal lain pula. Tuan-tuan, okey, sains sudahlah. Nak cerita sains berlambak. Semua Allah cerita belakang. Matematik. No? Ni selalu saya cerita. Matematik. Tuan-tuan, ada cikgu Ramli matematik kan? Pergi pencen dah. Ni tuan-tuan ada cikgu matematik dah ni, cerita yang ni. Sebahagian lah, dia banyak. Baik, sebelum nak tahu yang kata tolak tu kaedah dia tolak lagu mana, nak tahu kata yang lambang T sama bentuk tu, yang kata tambah tu lagu mana, macam mana kaedah dia, macam mana yang kata kali tu berganda lagu mana, semua dalam Quran. Tu dia. Tapi orang kafir tuan-tuan kata depa yang buat main formula tu hakikatnya Quran. Al-Khawarizmi, pakar matematik, iklan sikit boleh tak? Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, orang tanya tentang Al-Khawarizmi, tentang muslimat. Orang alim matematik, jawablah matematik. Kata ni, Syekh nak tanya bagaimana pandangan kamu tentang perempuan. Pandangan saya, perempuan ni kalau dia ada agama, masuk ada agama tu, dia beramai dengan agama dia, bagi saya dia dapat satu. Kemudian kalau perempuan yang sama juga, yang dapat satu tadi ni, dia sega Allah, jangan tanyalah dagu terbelah dua. Bukan cacat no. Tuan-tuan, dia ada orang dagu terbelah dua. Pipi kemerah-merahan, hidung mancung, dai luas, kening tebal, mata fak menyepak. Contohlah, kira sega ni tinggi lampai, dia dapat kosong. Cantum dengan satu jadi 10. Ni orang matematik jawab. Kalau perempuan tu anak orang kaya, kira rumah dia tu, pak dia tu kira lembaga hasil tunggu depan rumah setiap hari. Contoh. Nak sebut kayanya. Tambah kosong jadi berapa? 100. Kalau dia tu keturunan baik-baik, pak dia tu imam, mak dia tu bilal, tu saya tambahlah. Kira keturunan baik-baik belakang ni. Mak dia ustazah, mak dia kira tudung labuh sungguhlah ustaz oi. Labuh tak labuh tudung tu ustaz, kira mak dia masuk dah masjid, tudung tak masuk lagi. Itu contohlah, merapu pilah tuan-tuan ni. Cantum lagi satu jadi 1000. Tapi dia kata kalau kaya ada, sega ada, keturunan baik-baik tapi tak ada agama, tolak satu tu tuan-tuan, tinggal apa? Kosong. Orang matematik jawab. Nak sebut kata apa? Ini nilai agama kita. Baik tuan-tuan, saya ambil satu sudahlah no. Satu sudahlah, mungkin 7 dah lebih kurang. Allah cerita tentang umur Nabi Nuh. Alfasanatin illa khamsina amah. Di sana Allah sebut alfasanatin illa khamsina amah, atau kama qala. Allah cerita ni, tuan-tuan yang kata tolak tadi ni, Allah cerita umur Nabi Nuh 1000 illa khamsina amah, kecuali 50. Illa tu kecuali. Nak tahu lagu mana ustaz yang kata illa ni tolak? Tengok surah lain sikit. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Ada illa situ.
Manusia ni demi masa, sesungguhnya manusia ni rugi belaka. Illal ladzina amanu, kecuali orang hak beriman. Nak faham kaedah tolak ni lagu mana? Maka tuan-tuan macam ni. Contohlah Datuk kata, ni sat lagi tuan-tuan perempuan semua boleh baliklah kecuali AJK. Awal dia sebut semua. Kemudian bila sebut semua, kemudian Datuk kata kecuali, bila kecuali tolak AJK jadi ni. Jangan balik lagi. AJK kena duduk. Itu formula tolak. Allah boleh sebut dah umat Nabi Nuh 950. Boleh. Tapi Allah sebut apa? 1000 kecuali, yakni tolak 50. Mau ada berapa? 950 umat Nabi Nuh. Tuan-tuan, hak saya sembang ni bukan majalah 3. Al-Quran. Kontraktor ada dalam Quran tapi tak sempat dah. Cerita pasal kapal Nabi Nuh. Itu tajuk lain pula lah, tuan-tuan. Baik, kesimpulan saya pun tak boleh pulun sangat. Pasal hari ni orang tak sedia ayak. Orang tak sedia ayak ni. Ada 4 lagi tuan-tuan hari ni. Orang lain cuti, saya tak cuti. Jadi simpan sikit ya liok. Tuan-tuan nak sebut kata apa? Yang kata jawapan sunat dia tadi ni, baik hak ni power lah. Tuan-tuan, yang ni power lah. Saya nak sebut apa? Saat mana kematian, dia punya ending kena slow. Hak mengantuk tu, oi, pasal apa dia ni slow pula ni? Pasal ni mati. Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati. Tuan-tuan takut mati ya? Kalau mati celah ni boleh terima tak? Allah tak lepas pergi ustaz. Tadi kan mulai dah. Allah, jangan sebutlah ustaz. Bukan kata tuan-tuan, saya pun tak ready lagi. Pasal mati. Tanya siapa pun tak ready lagi. Pasal apa kata ulama, hampa ni takut mati tu lebih. Sedangkan hampa tak takut bekalan apa nak bawa kepada kematian. Hak tu perlu takut. Betul. Pasal mati, semua mati. Tapi bekal tu tak sama. Bekal tak sama. Tapi kalau ada manusia yang mana hidupnya dengan Quran, mau duk kawan dengan Quran, kok celah mana pun satu hari, sibuk mana pun aku, kerja apa pun aku, satu muka paling kurang mau duk baca. Contoh, ni tuan-tuan tengok kematiannya lagu mana. Yang kata Quran ja tadi ni, Quran ja, ni dengar ni. Tuan-tuan, saat mana kematian, orang simpan kita, korek simpan. Maksud simpan tu bukan awak keluar pula. Ada kambuih. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa boleh jawab balik awal? Ada tak hak 7 langkah tu? 7 langkah? Ustaz, habis 7 langkah terus malaikat main tu. Baik, soalan saya balik, nak kira langkah siapa? Nak kira langkah siapa? Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. 7 langkah pun baru berlalu, selesai talqin menada syadu. Tenang dan damai di pusaraku, nisan batu menjadi tugu. Namun tak siapa pun tahu resah penantianku. Jantung berdegup kencang menantikan malaikat datang. Seakan ku dengari tangis mereka yang ku tinggalkan. Tu cerita dalam kubur. Cuma hak 7 langkah tu kena repair balik. Kalau hak jenis kambuh lagu tu adalah 7 langkah. Kalau hak jenis mati harimau telan, nak kira langkah siapa? Hak Nabi sebut tuan-tuan adalah kira-kira masa selepas pada hampa disimpankan, lebih kurang seekor kambing hampa sembelih, siap lapah, siap bahagi daging. Macam tu kira-kira lamanya. Tuan-tuan, datanglah malaikat munkar dan nakir. Tadi tengok dah malaikat maut, kemudian mai yang ni. Nabi kata tuan-tuan, malaikat munkar dan nakir bukan dia main dengan tangan kosong. Dia buat main tuan-tuan. Namanya orang Kedah sebut mertun. Sini sebut apa?
Hammer. Sini orang putih, tuan-tuan. Dia buat mai penukui, kata Rasulullah, maka ada ghibah bukit, berdebu bukit tu. Ni bukan saya kata no, saya cuma sampaikan hak Nabi sebut. Dia akan tanya soalan yang bocor start dari dulu lagi. Soalan bocor. Sebab tu ada orang belagak, alah ustaz, malaikat nak buat tanya hak senang-senang jangan ustaz, tanyalah hak payah-payah sikit. Tanya siapa menteri kesihatan ke, mau tahan kira. Bunyi dah. Jadilah no, tuan-tuan penutuplah lah. Tanyalah hak mudah hak payah-payah sikit ustaz. Duk tanya siapa Tuhan kita. Confirm lah Allah ustaz. Maklum kata. Duk tanya siapa Nabi kita Allah ustaz. Pada senang sangat. Muhammad lah. Tu kita kata atas dunia. Tapi jawab dalam kubur esok bukan dengan mulut, dengan amalan kita. Tuan-tuan, Nabi cerita satu manusia bila malaikat tanya man rabbuka. Tu suara saya ni. Maklum tak boleh jawab. Allah ustaz, pasal apa kami? Okeylah, maklum tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Sebab amalan atas dunia tak pernah nampak majlis ilmu. Contoh. Duk atas dunia tak pernah nampak kubah masjid. Contoh. Bukan sebab buta mata, buta hati. Tak pernah rasa nak jemaah, tak pernah rasa apa semua, tak ada apa. Contoh. Masa tu bila tak boleh jawab, yang kata malaikat tadi ni pegang bergaya nak ribah. Datanglah satu makhluk mempertahankan manusia jenazah tadi ni. Dia kata, wahai malaikat Allah, jangan duk ribah dia. Pasal atas dunia dia duk baca dan kawan dengan aku. Tuan-tuan siapa? Al-Quran. Sunat je. Malaikat tak puas hati lagi no. Dia duduk belah di depan. Kita duduk walaupun tu, dia duduk belah di depan kat kaki kita. Dia main belah kiri kanan pula. Gaya nak ribah. Dia kata jangan buat kerja lagu tu cik. Ni member saya. Mau duk baca saya atas dunia dulu. Tuan-tuan siapa? Quran. Sunat je. Tuan-tuan, itu sikitnya. Tak kira syafaat siapa semua tu banyak. Tuan-tuan, masa pun dah berbunyi, cukup dekat tu. Cuma saya sebut apa? Kesimpulannya tuan-tuan, jangan tinggal Quran. Termasuk nasihat ini, teguran ini kepada diri saya. Paling kurang kot manapun bacalah walaupun semuka. Tadarus tajuk lain. Hak tu kita program kita. Ni hak personal ni. Hak rasa duk seorang-seorang sebelah ikan kan, sebelah kolam ikan, bangang duk tengok, baca apilah. Baca alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Baca. Tuan-tuan, itu sajalah. Cukuplah sekadar itu. Tuan-tuan, terima kasih atas jemputan pada hari ini. Insya-Allah kita jumpa pula di lain episod. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang amat bermakna bagi kita. Pasal banyak kali dah kita jumpa Ramadan, jadi sopa biasa juga. Banyak kali dah jumpa Lailatul Qadar, duk rasa tak ada perubahan pun. Biarlah Ramadan kali ini adalah walaupun tak banyak, sikit saja perubahan yang ada pada kita. Tuan-tuan, paling kurang mengimarahkan masjid Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang clear, yang tak syok dengar, lebih kurang tersentuh di hati, saya mohon maaf tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله وسلم على اللهم عني على ذكرك